Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Syarah Sulam sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kata Asy-Syekhul Muallifu Asy-Syarihu Muhammad Nur rahimahullahu ta'ala, di atas sambungan daripada dia ada syarah tentang musannaf ini Syekh Daud rahimahullahu ta'ala mulai karangan kitab Mata Sulamul Mubtadi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata dulu telah mulai oleh musannaf karangannya itu dengan basmalah. Apa sebab tu mula dengan basmalah? Kerana satunya mengikut akan segala kitab, mengikut susunnya kitab-kitab Allah, termasuknya Al-Quran. Nah, kerana kitab Quran yang mula dengan tulisnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu di segi susunnya dan tulisan. Maka nak tiru hak tu lah, mana-mana kitab tulis mula dengan Bismillah dulu. Sudah. Kalau nak sambungnya, dan lagi kerana. Tu dah. Dan lagi kerana, ingat kata atas pada kerana mengikut. Illa ia kedua. Sebab apa mulai dengan Bismillah? Kerana satunya, dan lagi kerana beramal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kedis sikit, beramal dengan mafhum bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mafhum? Hak yang direti daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Tu kebanyakan riwayat. Satu riwayat lagi fahuwa abtaru. Ada satu lagi fahuwa ajzamu.
Jadi kalau mengaji hadis wa fi riwayatin, pada satu riwayat dengan 18 ni. Kalau kita mengaji ayat Quran wa fi qiraatin. Maliki yaumiddin, satu qiraah maliki yaumiddin. Kalau mengaji qiraah maka di kala qiraah ada dua riwayat. Bila kita mengaji hadis la satu lafaz fa huwa aqta'u. Lepas tu tengok ni ada satu riwayat lagi dengan lafaz fa huwa ajzamu. Satu riwayat lagi dengan lafaz fa huwa abtaru. Semua dua tiga perkataan lain-lain arti, makna tu satu, kelik kepada tak berkat ataupun kurang barakat. Tengok terjemahan sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin libalin. Artinya tiap-tiap pekerjaan. Umum nanti dah. Betul tiap-tiap dia. Tiap-tiap kerjaan. Makan, minum, berjalan, tidur. Dia. Duduk. Habis orang hidup sebab bismillah sama. Nak ambil barang bismillah. Nak bangun bismillah. Nak turun tangga ataupun nak pakai kain baju bismillah. Sekurang-kurang bismillah. Tambah ar-Rahman tak apalah. Nak makan bismillah, nak minum bismillah. Tu hidup, dia panggil hidup. Orang yang mati sekerak tu gitu, tak tubik. Mati amal perut, bukan amal pak. Amal pak mati tu. Amal perut lidah mati weh. Kalau ke bismillah mati, kalau kecek jangan hidup. Bab kecek gak. Ingat amal ada. Kita ni macam mulut tu berkecak, tapi kita lupa. Jadi amal perut dengan bismillah. Tak apalah, kita tengok dulu. Dalam hadis kata tiap-tiap kerjaan yang dicita-cita, mana kerjaan bahasa ada rega di sisi syarak. Ini nak keluar kerjaan bahasa di bilik keji, tak boleh lah. Tu dia. Nak ambil jemah-jamah terbaru cemar bayar kota, tak layak lah. Sabit tu ketika nak basuh qada hajat jadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Allah berjuru. Amrin zibalin. Tengok tu nak jamah lagi suruh balik kiri. Tak ada kah? Nak istinja tu sebelah kiri. Tu dia nak pegang alat kita sendiri pun suruh kiri. Walaupun alat kita ikut kita kanan kiri pun dah. Syarat ajar juga. Harap ketua tak adil. Pegang kursi. Tu kan. Ikut dah dia pegang. Syarat ajar weh. Kena pegang lek kiri. Tu dia. Tengok tu. Lepas tu bismillah janganlah. Kerana dikiranya hak tu kira kota keji dia panggil. Untuk nak guna bismillah ni zibalin. Kerjaan yang dicita-cita. Kemudian la yubda'u fihi, sifat lagi. Sifat yang kedua dia panggil. Pasal ni sifat dengan mufrad. Yang kedua sifat dengan jumlah. Kullu amrin yang zibalin. Zi selimo yang mengaji ni mana sahibi malin mufrad. Mari sifat yang kedua la yubda'u fihi, dia panggil jumlah. Tiap-tiap kerjaan yang dicita-cita ni pada syarak, dia dinilai pada syarak, yang tiada dimulai padanya pada tiap-tiap kerjaan. Tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap kerjaan lagu tu tak mula dengan bismillah. Lepas tu kalau makan tak mula dengan bismillah. Minum tak mula bismillah. Nak naik kenderaan tak mula dengan bismillah. Sedangkan itu zibalin semua tu. Jawab dia katakan jumlah jadi khabar. Fahuwa aqta'u, maka iaitu apa iaitu tiap-tiap kerjaan yang dicita yang tak dimulai dengan bismillah tu ialah aqta'u. Orang macam tak isi tabdil, isi wasah. Terpotong, kata asal yang terpotong. Yang terpotong ni kita panggil apa? Kalau tangan terpotong, panggil apa? Kudung. Batang ekor terpotong, kudung. Satu lagi fahuwa ajzam, yang berpenyakit juzam.
Penyakit juzam ni pasal pecah-pecah badan, lepas tu lalu panggil penyakit apa? Badan. Tu. Satu lagi riwayat fahuwa abtar. Abtar ni pasal orang tak lekat anak. Mati bakar. Mati bakar. Sahabat tu dah kata ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Muhammad abtar. Boleh anak jatuh tak lekat. Qasim mati kecil. Abdullah pun begitu. Boleh anak basuh nama Ibrahim radhiyallahu taala anhu mati kecil. Ya Muhammad abtar. Abtar. Nanti inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Ya mati bakar. Lepas tu satu ayat balah. Muhammad, orang nak marah kamu sungguh mati bakar. Tu inna syani'aka, sesungguhnya orang ada nak marah kamu tu Muhammad. Hak tu sungguh abtar. Mu tak ada abtar. Hibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi apabila tu ayat tu Nabi senyum. Dia letak kepala sekali terlelap, bangun pas senyum. Pak sahabat kata, ya Rasulullah, apa engkau senyum? Dia kata saat ni Jibril mari sama aku. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca inna a'tayna. Yang sampai akhir. Jadi nak ayat betul. Abtar asal perkataannya yang habis keturunan. Mati bakar bahasa kapur kita panggil. Maka mari di hadis 3 perkataan. Orang buat suatu kerjaan yang baik, tiba-tiba tak mulai dengan bismillah. Pekerjaan itu yang terpotong kudung. Mana tak cukup lah. Tak cukup seekor lah. Tak sepenuh lah orangnya. Dan juga yang mati bakar ataupun yang berpenyakit juzam, penyakit pecah-pecah tubuh tu. Semua tu orang panggil klik pada kurang belakang. Orang panggil kalau orang kurang. Kalau nanti pun kurang. Kerjaan tu kerjaan yang kurang. Maksudnya kurang apa? Yakni kurang barakat. Tu panggil mantuk hadis. Perkataan hadis tu ayat tu pekerjaan yang tak mula dengan bismillah, kerjaan tu yang kurang berkat. Makan tak bismillah, kenyang betul lah. Bakal tu makan banyak lagi apa? Tak bismillah tu banyak lagi apa? Kenyang betul lah. Tapi keberkatan tak ada. Lepas tu mafhum. Mafhum lagi nah. Wa fuhima minhu, jadi faham daripada hadis. Dia kata bila tak bismillah tak berkat, kurang berkat. Mafhumnya kalau nak keberkat kena buat lagu mana? Naklah bismillah. Jadi mafhum hadis ada perintah katanya. Salah kata falyabda. Apabila mu mau kepada berkat, maka hendaklah mulai dengan bismillah. Maka mafhum hadis orang panggil mengandungi suruh. Mantuk hadis tak ada suruh, ayat saja ya. Siapa kerjaan dia tak mula dengan bismillah, kiranya pekerjaan itu disyarat bila elok. Pekerjaan itu tak berkat. Tak ada ayat saja tu. Tak ada suruh boleh dah. Mafhumnya kalau mu tu mahu kepada berkat, hendaklah kamu mulai dengan bismillah. Itu panggil mafhum hadis. Kata tak? Kalau itu kedai ibarat. Dan lagi kerana beramal dengan sebeda, beramal dengan mafhum bagi sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mantuk hadis tak ada lafaz suruh. Dia lafaz suruh dia kena falyabda. Maka hendaklah mulai. Makna pengertiannya gitu. Apa dia guna nak beramal dengan hadis. Adapun Quran tak ada ayat suruh mula dengan bismillah. Kalau a'udzu tu ada lah ayat suruh mula. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Suruh. Apabila mu tu nak baca Quran, maka naklah mulai berlindung kamu dengan Allah. Innahu huwas samiul alim. Lalu kita pun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada pun suruh bismillah? Ada. Yakni tak ada ni dalam sarah. Totok mantuk tak ada. Mafhum ada. Mafhum mu nak berkat, naklah. Betul kata nak beramal dengan mafhum. Maka begitulah kita ajar wilkat bismillah. Makan minum alhamdulillah kita lekat dah. Biasa dah. Siapa ajar anak-anak bila nak makan bismillah dulu, walaupun dia bertela-tela, ya, tak apalah. Mudah-mudahan dia ingat
Boy nak makan dia kata telo-telo dia pun. Tu dia. Hak kakak lain tak nak jadi mana. Lepas tu kalau gitu bunyi umum sangat dah ni. Bila umum ni tak faham, tak ada break pula dah. Lajaklah. Nak bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tak bismillah. Baca dia kullu amrin zibalih. Ni nak ngaji ni jawab dengar sekerak-sekerak. Hak tu sarah tak suruh mula siap-siap dah dengan hak yang siap dah. Tak ada suruh tu. Semaya apa tu juga. Tak ada suruh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Dah. Kalau bismillah baca qul a'udzu birabbin nas tak apalah. Kalau mengaji ni saja klik ngomong. Itu kan. Bapung bismillah nak qomak bismillah. Nak selawat bismillah, bismillah habislah. Jadi lebab doa patah dah. Ya kena ngaji semula pula tu. Ya ada istisna ada apa pula. Abang tu kena kita ni mengaji weh. Jadi pergi dengar semangat semata itu tak boleh. Dengar kelebihan ngomong tu dah. Baik. Tu kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi nak mengarah kita. Ni satu amrin zibalin. Patut benar lah. Kita nak buat surat kirim pun bismillah. Tu dia. Maka iaitu terpotong, yakni anak tafsir maksud. Apa makna terpotong, terkudung? Yakni kanaknya, kanak kita kata terpotong, terkudung tu tiada barakat padanya, pada pekerjaan tu. Kalau kita makan hasil kenyang, vitamin ada, tapi keberkatan tak ada. Tu dia. Minum hilal dah go, tak bismillah, keberkatan tak ada. Ini ajaran Islam berbeza dengan hak lain hak lain tak ada. Tu dia. Ni kelebihan sabit dengan bismillah. Adapun makna bismillahirrahmanirrahim. Hak tu kata syarah kita telah dinyata, ni telah dimenyatakan. Nyata makna menyata. Telah menyata akan dia, akan makna bismillah tu oleh musannaf, oleh pengarang matan tu Syekh Daud rahimahullah taala, dengan katanya, kata musannaf, dia kata sendiri dengan nama Allah. Syarah pakai ambil musannaf adalah dengan nama Allah ialah Tuhan yang amat murah. Kita pada hurai dah lalu dah. Tuhan yang amat murah dengan segala hambanya dalam dunia ini. Walaupun hambanya yang kufur dengan dia pun murah, Allah Ta'ala bagi kepada apa saja. Hamba yang kufur, yang deraka, hatta iblis. Dia royak tera-tera kata innahu aduwwum mubin pun dia bagi. Minta nak gapo dia bagi. Dia nak khianat orang minta izin dengan Allah, Allah benar ke dia. Ini kemurahan Allah. Lagi amat mengasihani. Ni kait mengasihani akan hambanya yang mukminin. Ni khususlah tentang sayangnya Allah, kasihnya Allah khas dengan hamba yang beriman lah. Orang kufur tak ada dah lah. Tentang kesayangan ni tak ada. Bila mati tak kufur habis. Kalau masih dah hidup ni panggil ada harapan. Ada harapan. Sebab tu tubik hukum kalau kita orang Islam. Kadang-kadang kita bersaing, berkawan dengan orang bukan Islam. Lepas tu apabila dia berlaku sakit apa, boleh tak kita pergi ziarah dia? Ulama jawab harus kita ziarah atas nama keluarga. Ya ada keluarga. Bahasa ni masuk Islam. Pak nakal lah sepupu ya ramai ada tanah masuk Islam keluarga dia. Bukan kata masuk Islam putus keluarga ada. Maka duk berhubung sekadar tu. Tu pengen berhubung tanah keluarga. Apabila uzur boleh kita pergi ziarah dia. Harus. Apabila ada harap-harapan kata berimeh, hak tu sunat. Ada harapan, hak tu sunat. Nak kata dia berseru dengan kita tahu lah duk sayang lama. Kita boleh berkecek lah. Boleh jadi kita betul tanya, bisik-bisik dengan dia, nampak dia setuju. Tu untung sah. Seperti cerita Nabi SAW, seorang budak dia Yahudi pernah dah jadi khidmat ke dia.
Tiba-tiba dapat budak-budak bekas duk khidmat ke dia tu uzur sakit. Dia pergi berziarah. Bila pergi berziarah bapak dia ada sekali. Maka Nabi SAW bentai kalimah ke dia. Bentai syahadah ke dia. Dia pun tengok ke Rasulullah SAW. Tengok ke ayah dia. Tengok kat ni. Tengok kat ni. Mana bahasa setuju. Tapi nak tengok ayah macam mana? Bertengok ke ayah dia isyarat. Mana cara kata turutlah dia. Tak apalah. Salah kata ayah ya. Salah itulah dia. Dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Apabila mengucap Rasulullah SAW alhamdulillah tepuk panggung dia lalu. Tu tubik hukum hari. Bila ada harapan gitu sahabat ada bubung kita sain duk mengaji sekali dengan dia duk kerja sekali. Bila kita duk bergaul kata, ni pedah bergaul. Tak tahulah dia. Kita boya sakit kak. Ni aku ni ngamu ni gini ni nasihat aku sikit kita pun gini ya pun rasa apa amaja aku tu labo besar dia labo kita labo tu dia deh ayat kata harus biara jangan talih ke kapi tu engkau lain tu dia tu makna katanya apa dia mengasihani itu makna rahim akan hamba-Nya yang mukminin. Baik. Dan makna wabihi nasta'in. Kalau lepas ada tu syahadah kata bismillahirrahmanirrahim wabihi nasta'inu. Apa makna dia? Telah dinyatakan dia oleh musannaf juga syahadah menyata sendiri dah dengan katanya wabihi dan dengan dia kalau kita nak reti kat bunyi dengan dia jua dengan dia jelah tu reti di bihi duk dulu orang mengaji kaedah kata taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra ya asalnya nasta'inu bihi ya bihi duk sama dia tapi bila lagi sebut dulu tu baik satu pengertian pula mana wa bihi dan dengan dia lah dengan dia jua bahasa apa dengan dia je tidak dengan yang lain sama sekali maknanya gitu apa tu nasta'inu kami minta tolong segala apa-apa kita minta tolong hanya dengan Allah tu wa bihi nasta'in lepas tu jadi berlawanan kedak dengan kita dak minta tolong sama kita dak. Hak ni hakikat pegangnya kita tak ada siapa boleh beri pertolongan selain Allah secara hakikatan. Adapun secara majaz, secara sabak kita disuruh tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu bab tafa'un wa bina'hu litasyarruh. Tolong menolonglah kamu, bukan tolong kamu bukan gitu. Tolong menolonglah kamu. Tu kita. Bahasa kita faham kita tak? Tolonglah kamu sebelah ya. Tolong menolong arti kita tolong demo kebolehan kita. Demo tolong kita, tolong menolong. Dia panggil ruama, cuaikan. Itu tak? Capur tangan lorak bahajak lagi. Capur tangan. Tu dia. Bukan cita-cita gawat boleh kawah. Kayak gitu. Bahasa panggil capur tangan dah. Tolong menolong, bergotong royong, jalan belakang tu. Tu dia berpaduan kata gila. Jadi pihak syarak kita disuruh tolong menolong. Sabak musabak. Ada apa hakikat ia boleh menolong sungguh? Tak ada selain Allah. Tu wa bihi nasta'in. Tu dia baca wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan kau je kami minta tolong, tidak akan yang lain. Itu secara hakikat. Sampai bila kita mengaji bab dalam kata sahih, zahir kita minta sama kita, hati berkata dengan Allah. Maka apa yang bukan minta di manusia, minta di Allah. Tiba-tiba orang ni Allah Ta'ala buka hati dia berasa nak bagi. Zahir dia beri, hakikat dari Allah yang memberi. Ada? Hati Nabi nampak sih dia kena buka dalam tu. Tu baik. Itulah ada setengah tu sirik macam. Dah temu bab tak tolong ni selalu. Lepas tu duduk di kubur sirik.
Nak minta tolong. Lah, nyawak apa kawin musyrikin. Dah itu kan. Terlupa kawin muslimin ya. Itu lajak. Begitu lah majak, hakikat, sabab musabbibil asbab. Tu dia nak. Ni dengan dia kami minta tolong. Lalu itulah mulai risalah ini. Dengan dialah kami minta tolong mulai risalah ini, yakni kami minta kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala atas memulai karangan ini. Kerana karangan ini karangan itulah mata Sulamul Muqtadi dah. Mulai dan juga menyempurnakan dia. Ya kerana gini ya minta nak jadi apa boleh mulai dan muladah nak sudah. Ya berapa banyak karyanya tak ada sudah mati. Imam Nawawi sendiri rahimahullah taala karya kitab Muhazzab, Syarah Muhazzab disapa pada bab wakah mati. Depan kitab majmu' Imam Nawawi dah. Dia syarah mata Muhazzab Abi Sa'id Syirazi. Ya ke sampai sekabak wakah. Payah mati Syekh Subki pula sambung lagi hingga habis. Seperti juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli tafsir kitab Jalalain tu disapa setengah Quran mati. Imam Sayyuti pula sambung habis. Sampai panggil Jalalain. Lah tu. Berapa banyak ulama karya-karya tak ada habis mati. Maka dia minta nak mulai hingga siapa menyempurnakan dia lah. Kemudian maka berkata musannaf Syekh Daud, kita masuk ke ketebah dia, kita lalu dah dulu. Alhamdulillahillazi fataral alama biqudratihi wa abda'al hikama. Ini turut syarah kita dhabit dengan kasrah ha. Kalau tak dhabit kan nak baca hukm dengan kasrah ha dan fathah kaf, hikam. Seperti dia mengaji syarah hikam. Hikam orang ngaji kalimah kata jamak taksir daripada mufrad hikmah tu mufrad dia, fi'lah orang ngaji syarah ukur dia wazan fi'lah jamak dia fi'al, hikmah hikam. Bi hikmatiha tu mufrad dia, wa iradati artinya segala puji hanya bagi Allah. Tu kita tambah nak erti kata hasar. Segala puji, ini segala puji yang 4 bahagian itu ataupun segala puji yang maklum tu, semua tu hanya bagi Allah. Tuhan yang menjadikan alam. Alam. Ya amat indah, ya amat cantik, ya amat bagus. Nak tak ada arah. Tapi orang bila kena tua ya tak dah. Dia tak kadang-kadang kita pergi dak tak ada iktirak tu lah, Arab panggil iktirak, jadi Melayu ketak. Buat membet tangan dak tak. Tengah tak dah, hanya tak. Tak iktirak Arab panggil. Habis orang dia kena tua sungguh dia tak. Sekah belum tahu tu tak juga. Siapa buat ni? Nak buat gini. Hei, mu tahu tak siapa buat? Datuk Nur buat. Nak lu kita. Maaf. Tak itu kan. Ni orang kedai. Banyak ada tak kedai. Hak kedai buat. Pihak ni tak tahu. Dia nampak dia ni tak jaga, kita tanya, buat apa lagi ni? Bukan aku buat, Datuk Nur buat. Minta maaf jangan tahu lah. Takutlah orang duduk tek dia. Tu. Bila tahu kata mari daripada orang besar, mari daripada orang lebih buat lagu ni. Molek pun tak kata apa dah. Kalau sama kita nyetak jak berkabung. Ni orang kena tuan nak tek ke mana? Ikut tengok gapo nak tek tak darah. Kena luka, kena sakit pakai senyap, alhamdulillah ala kulli hal. Nak tek kan? No. Mutak boleh siapa we kena ni? Tuhan, murah ni tek. Astagfirullahalazim. Mengaku salah pula lagi salah gidak tek ni. Itu dah. Tapi dah kita tak kenal baik sedap tak tek tu. Apa buat gini, apa jadi gini, tak sepatut jadi gini. Dah itu kan. Tu. Itu nak berkecak dalam medan hakikat dulu. Lepas tu kalau nak tek juga, nak apa juga, hak dia juga suruh tek.
tak kena dengan syarak dia, dia suruh tak, suruh tegur, suruh apa. Apalah. Mula kena hak dia dulu. Hakikat mai dia, lepas tu tengok kepada syariat. Bila tengok syariat, hak dia juga buat undang-undang. Ini salah. Buat lagu ni tak salah. Baru boleh tak kerana syariat suruh. Sebab bagi orang tu, orang nabi-nabi ni dia ikut bergerak. Bergerak kau ni kebajikan sama. Dia tegur orang apa kebajikan, dia marah apa kebajikan, dia puji kebajikan, dia senyap apa kebajikan. Tak ada apa dah orang tu. Ya ada. Supaya orang jadi bita filah ikut duk. Dia tu duk tinggung pukul Ramadan. Itu kan. Duduk mana pun pukul Ramadan, tiba kan duduk lari. Gitu dah weh. Molek belaka tu. Tu dia. Nah. Lebih kita ni buku nak suka main nak tapak minyo gitu. Itulah nak ayat orang ada satu kelebihan kena belaka tu kan. Tak kena apa kena. Salahnya gitulah. Ni bila kelih hakikat, ingat kata Tuhan Allah Taala apa dia buat semua hak dia, siapa nak berani tak? Itulah katanya man arafa rabbahu kalla lisanuhu tu. Siapa kena sebenar-benar kena Tuhan, jadi tupulah lidah. Kan nak kata apa? Tak ada nak kata apa. Dah dia mari dia ke. Molek belaka. Tak? Tu dia. Itulah sabit dia susah bila jadi orang siapa mutabat tinggi, dia susah sikit nak bekerja senyap, pilih-pilih nak bekerja. Dia jadi orang bawah tak apa, bobak kena tak ada siapa duk ukur apa. Salah gitu. Itulah segala puji hanya bagi Allah Tuhan yang menjadikan alam yang amat indah, badi'us samawati wal ard, Tuhan yang mengindahkan segala langit dan bumi. Nah, dengan kudratnya, dengan kuasanya, apa dia yang kuasa? Kuasa dunia lagi pun orang tak berani kata apa. Walau bukan kuasa mutlak dah. Ni wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah atas semua perkara itu dia yang berkuasa. Hebatlah. Muqtadira, setengah nama tu muqtadir, qadir yang kuasa, muqtadir yang berkuasa. Hebatnya. Jangan letak nama Abdul Muqtadir, jangan dah. Abdul Qadir banyak, Abdul Qadir banyak, Abdul Muqtadir jangan dengar. Malah juga kerana ini pelat. Abdul Muqtadir pelat kan. Nama tak bisa letak. Pelat-pelat. Nama Tuhan belaka tu. Jangan tidak abdu pada bukan nama Tuhan. Tapi punah dia panggil mana Qadir. Qadir. No. Itulah maknanya Allah ni buat apa-apa dengan kuasanya. Adalah makna pujian. Ini syarah kita main syarah tentang alhamdu. Dan adalah makna pujian itu apa iaitu sebut. Kita tu jatuh titik bawah tu deh. Sebut. Sebutkan keelokkan perangai seorang masalan. Dan perbuatannya, perangai keelokkan perangai seorang dan perbuatan seorang ia elok. As-sana'u bil jamil kalau Arab tarikh dia. As-sana'u bil jamil tu makna puji pada luar, iaitu sebutkan keelokan. Bahasa kita kata apa gak? Sebut molek lah dah. Sebut molek. Kecek kok molek. Tu panggil puji. Kadang kecek ha Khalid pun, Khalid tu orang bagus, Khalid orang juruh, tu pandai sebut kok molek. Khalid tu karuk, tu bukan sebut molek. Tu panggil puji-puji tu, yang panggil sebutkan keelokan perangai seorang. Khalid tu perangai dia bagus. Tu maksud dia panggil puji. Dan perbuatannya, kerja dia molek. Perbuatan masalah. Ya elok. Tapi kena ada pula, ya sekat tu saja tak habis lagi tu. Kadang-kadang sebut kerjaan molek, perkara molek, tapi tengok di kerana pula dah. Sikit lagi, kerana membesarkan dia. Li ajli ta'zim. Buat tabjil dia panggil. Sebab apa? Terkadang sebut molek, tapi kerana dah lagi kok lain.
Oh dia ni, oh bagus dia, oh jangok dengan dia. Walah kawin huduh. Kawin ni kata, oh nganyi kat aku. Ha tu tak panggil puji lagi tu walaupun sebut molek. Dalam kan anak. Anak apa menyindir. Itu bukan puji. Nah, ya ada juga orang lagu tu. Oh, bagus dah mak aku tapi menganyi aku. Dah itu kan. Tu kata panggil puji. Ya ada kait lagi tu. Nak panggil puji tu sebutkan keelak ke perangai seorang ada perbuatan yang elok. Sebut tu kerana membesarkan dia. Tu panggil puji. Kerana ada kebajikannya itu. Kebajikannya itu kebajikan seorang tu. Atas yang memuji sama ada kebaikan seorang dipuji tu. Ada dia buat kebaikan atas yang memuji kerana ada kebaikannya kerana seorang tu dia buat baik. Buat baik tu atas yang memuji atau lainnya. Ni tu rukun dia ni. Misalnya, ya nama misal kita tengok. Seperti ini contohnya misalnya begini. Disebutkan seorang kita berkata nama Zaid yang disebutkan seorang tu dengan bersifat dengan murah hati. Nah, ataupun berani. Oh, Khalid tu berani. Atau lainnya. Nah, misal dua-dua tu. Tu orang panggil puji. Maka hak juru sebut tu, hak juru kata oh Zaid tu orang berani kena jalan. Tu nama apa? Nama seorang hak sebut gitu, seorang tu panggil yang memuji. Hamidun. Tu baik rukunnya. Hamidun. Lepas tu duk puji siapa tu? Berani tu, murah hati tu. Duk puji ke Zaid tu, sifat murah hati. Zaid hak kena puji panggil Mahmudun. Tu rukun dia. Hak duk sebut kata saat ni tu. Oh Zaid tu berani. Sebut tu panggil puji. Hamd. Sirah dia panggil lapar. Nah, puji sebab apa puji? Sebab dia bersifat dengan murah. Dia panggil apa? Dia panggil Mahmudullah. Tu dia. Mahmudun bih. Puji dengan kata murah hati. Sebab apa dia puji? Kerana dia buat baik kepada seorang tu. Mahmudun lah. Kalau orang mengaji dalam rukun dia. Cukup situ. Dan dikehendaki dengan alam. Dia baca alina alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam. Al-Quran sebut alam. Dan dikehendaki dengan alam tu apa? Yang kata apa tadi? Alhamdulillahillazi fataral alama. Puji-puji bagi Allah Tuhan yang telah menjadi mengindahkan alam. Apa makna alam? Dan dikehendaki dengan alam itu barang yang lain daripada Allah. Kalau Arab dia panggil ma siwallah. Pahurailah pula. Ma barang, murad barang itu maujud. Setiap yang ada. Yang lain daripada Allah, yang lain daripada zat dan sifat Allah. Okay? Kita ni semua alam maujud, ya ada. Tapi ya ada ni semua ni apa ni? Kena jadi. Ni panggil barang yang selain daripada Allah. Panggil alam semua. Barang yang ada selain pada Allah semua panggil alam. Termasuklah jenis manusia, jenis jin, malaikat, binatang, pokok, kayu, kaya, segala apa arah kerusi langit. Semua barang yang selain pada Allah, syurga dengan aku. Semua tu alam. Alam tu juga makhluk. Yang satu tapi dia panggil apa dia? Masodab tu satu tapi mafhum reti lain-lain. Mana reti lain? Panggil alam tilik kepada tanda yang menunjuk kata ada Tuhan. Tilik itu panggil alam. Alam tu juga panggil makhluk. Tilik ke mana? Tilik ke kena jadi. Tak ada alam yang jadi sendiri. Malaikat i'tiqad orang setengah ba'dul falasifah. Pasal apa? Jadi dengan tamaca. Jadi dengan sendiri. Orang al-uqala tak ada jadi sendiri. Syirzi matan mina
pada zilatan min falasifah ba'dil falasifah kata apa langit sendiri yang tidak ada tuan sikit sangat aja. Semua ahli uqala tak boleh terima. Sebab barang dulu tak ada, nanti dengan nak ada tu boleh ke dengan sendiri. Nah, tu dia. Kalau itu Tuhan boleh ke tak nak kata jadi sendiri? Boleh tak? Ucurah malah boleh tak boleh tak? Tuhan jadi sendiri. Apa boleh tak kata jadi sendiri? Boleh tak? Tak boleh. Ada kata boleh? Tak boleh. Sebab apa yang kita tak boleh kata? Sebab bunyi jadi ni kelimah jadi ni reti sakut dengan yang menjadi. Apa tak boleh kata walau jadi sendiri. Allah Taala boleh ke tak kata jadi sendiri? Tak boleh. Tak boleh. Tu dia sebab kelimah jadi ni orang panggil mutawaah daripada kena menjadi. Tak boleh kata. Tuhan ya ada sedia kala ada sendiri ataupun nak keliru tapi murak apa kalau kata ada sendiri muraknya ada dia tak bersabit dengan yang menjadi murak kau tu tak apa tak boleh kata jadi sendiri tu dia kalau bahasa siapa kedua itu boleh tak tu dah ke mana lahir Dulu tak ada juga. Tu dah. Ke lahir bahasa kita dah. Payah ada salah lagi lugah dia. Kamnut. Gitu dah. Kamnut. Lepas tu dia buah tu ambil serat kita ni ket. Asalnya kamnut. Panjang je dah. Buah tinggal ket. Yang lain dengan kamnut. Dah gitu ke? Kamnut tu kandak. Lain tu. Maka alam iaitulah barang murad dengan barang ni maujud yang ada. Murad dengan barang tu yang ada. Kerana perkata barang ni umum lagi yang ada masalah barang, yang reti masalah barang juga. Muradnya yang ada. Kalau Arab panggil maujud. Ma siwallah ay maujudun siwallah. Kedai mudah ay siwa zatillahi wa sifatihi. Tu alam. Tu alam. Apa panggil alam? Kerana alam ambil dari alamat. Alamat. Kita kata alamat atau alamat Melayu tu ke apa? Tanda. Di kita sendiri nak ada tanda. Tanda kata ada tuan. Sama ada tuan ni reti tak reti pun dengan wakil begitu. Tanda ada tengok ada berubah. Sampai tu orang hukum kata alam ni ada tanda. Satunya tanda kata Allah ni baru. Tak ada Allah koding. Sebab apa tu? Sekali lagi. Al-alamu mutaghayyirun. Sebut kata Allah, sya'an dia tu bahasa berubah. Sya'nuhu ayyataghayyara. Bahasa dia berubah. Tak berubah ke kita ni? Dulu hitam jangan putih dah. Dulu terik kecut dah. Tak itu kan? Tu dia. Dulu muda. Lah ni tua. Tu dia. Tu bayar berubah. Pahak duduk gerak dia tak ada bukti-bukti dah tu. Berubah dia. Tu pai berubah tu tanda besar kata Allah ni baru. Apabila Allah ni baru mesti kena ada tua. Tua tu Rabbil alamin. Tua yang menjadikan. Tu sekadar akal tak boleh terima kok Allah tak ada tua. Saya tu memi caw. Lah itu kan. Mesti kena ada caw. Prak caw tu baik mari dah. Nak ada prak caw. Nama apa tu saya fikir pecah kepala ada pasal. Dia kena tanya nama apa prak caw tu. Nama apa tua tu. Alhamdulillah. Puji-puji hanya bagi Allah. Allah tu lah tua. Nama Allah tua weh. Itu dah. Itu bahagian nama. Dia tanya apa beza Allah dengan Tuhan? Siap lah kupung. Dia reti pina ayat lah kena. Nanti waktu banyak kita lagu reti. Lagu reti tu reti. Pina ayat tak boleh nak hurai tak anda. Dia tanya Tuhan dengan Allah apa beza? Siap lah. Itu ke? Lepas tu dia tanya, mu nama apa? Tanya dia. Saya nama Muhammad. Apa beza Muhammad dengan mu?
Muhammad tu nama aku. Oh, faham. Dah itu ke? Diri aku nama Muhammad. Apa beza Muhammad dengan mu? Oh, mu tu apa kita pada diri. Diri ni nama Muhammad. Oh, kalau tu tua nama Allah. Mana lah weh. Orang tanya Tuhan dengan Allah nak beza tak lah, nak ke mana? Nah, bertanya mu nama apa? Muhammad. Apa Muhammad dengan mu kena ke mana? Oh, Muhammad nama aku. Tu dah tu. Lepas tu nama dia bukan Allah lagi Ar-Rahmanur Rahim. Banyaklah. Baik kita ada Abdul tu. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Qadir. Nama dia banyak weh. Tu dia dah. Tu makna alam itu barang yang lain, barang yang ada, yang lain daripada Allah, daripada zat Allah dan segala sifatnya. Lain pada tu semua panggil alam. Apa panggil alam? Kerana ada padanya tanda yang menunjuk atas ada Tuhan. Baik, kata lagi dan arti yang amat indah. Dia kata sani, alam yang amat indah. Apa indah? Oh, indah tu ialah suatu yang tiada baginya bandingan. Tu panggil yang indah. Ma la nazira lahu atau ma laysa lahu nazirun. Barang yang tidak ada baginya bandingan, tu yang indah. Tapi kalau orang buat gapo-gapo dah, kalau dia pandai, dia kotak dia pandai, dia ni enggak berendah. Tak kata itu. Berendah dia kata dia buat apa mula berendah lalu. Orang tak boleh nak tiru dia. Apa kalau dia tiru buat kacau, dia buat sulah kok lain pula. Orang tengok, lah tu pihak lain pula dah. Amun ni pandai mengendah. Tu, itu panggil bid'ah pada lurah tu dia tu. Tapi Allah nama dia Badi'. Al-Badi'. Tu dia. Badi'us samawati wal ard. Tuhan yang mengindahkan segala langit dan bumi. Berendah dia buat. Siapa tak ada tias putung? Siapa boleh tiru? Tak ada tias putung buat langit. Hidup bertukar dengan apa? Takut ada bergantung di atas. Nak kita gantung dengan apa? Bergantung pun tak ada. Siapa boleh buat faedah lagu ni? Buat langit yang tak ada bergantung di atas, tak ada tak atas tias di bawah. Pakai buat langit terus tu. Dia buat tengah ada buat langit. Jangan buat tias. Jangan ada bergantung. Mana boleh buat? Ni lemah. Bila fikir sungguh lemah. Kena diri, kena Tuhan. Itu ke? Tu dia. Baik. Dan arti yang amat indah itu suatu yang tiada baginya bandingan. Kalau ada bandingan tak akan mengendah. Dah itu ya? Kalau bahasa dia memang buat supa orang tu meniru orang panggil. Tu. Mun enggak panas, mana apa? Panas meniru. Tadi pandai meniru. Tapi ada satu kelebihan juga ke pandai meniru lah. Dia tengok gapo ni. Jadi mu ku tiru tak jadi. Nampak dia otak ni buat tak jadi. Orang pandai meniru ni jangan tiru Allah supalah dak. Satu kelebihan juga weh. Klik pada mana? Klik betul pandai. Meniru pun pandai. Mengaruk pun pandai. Klik betul pandai. Tu pandai ada satu kelebihan tau. Habis tu kata hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang pandai dengan orang tak pandai? Ya tak sama. Pandai mereka, pandai mengarut, dia pandai lah. Dia tak sama dengan orang. Baik. Itu arti yang indah dengan makna yang tiada baginya bandingan. Ma laisa lahu nazirun ataupun ma la nazira lahu. Habis. Dan mengeluarkan bagi hukum dengan hikmatnya Allah dan iradatnya Allah. Hukum di atas itu jamak hikmah. Ini tadi bahasa kurang berkecek sikit. Kerana enggak hikam itu jamaknya hikmah. Bermaksud dengan kaedah Arab. Ada hukum tu mufarrad. Hakama yahkumu hukman masdar. Lepas tu kalau pakai isi mufarrad jamak ahkam. Dia tu hikam tu lah baru. Tak ada wa tu molek. Hikam itu jamak daripada mufradnya hikmah. Ini kecek teruk pesik ilmu sarah ni. Siapa ngalurah adik. Dan arti hikmah tu apa? Hikmah tu bila kita wakah dengan ha. Bila wakah dengan ta, hikmat. Hikmat.
Ni kadang-kadang orang Melayu kita ni silap faham, ambil kalimah ni pergi pakai makna tak kena mengena ada. Dia tu kena hikmat orang. Agak molek lah kena hikmat. Tapi kita pergi pakai makna lain. Kena hikmat orang. Apa murad hikmat? Kena khianat, kena sihir. Tak kena, tak panggil hikmat tu. Nanti tengok hikmat mana apa? Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa-siapa yang diberikannya oleh Allah, diberikan hikmat, orang tu dapat pemberian yang amat besar dari Allah. Tu hikmat bagi molek ke kena hikmat? Molek kena hikmat. Ni kena hikmat ni menyemai. Apa tak kena makan makna. Tu. Nah, gapo hikmat ayat sini kata, dan arti hikmat itu meletakkan suatu dan menghantarkan dia pada tempatnya suatu, wad'u syai' fi mahallihi, letakkan suatu kena pada tempat. Meja ni tak gapo kena pada tempat dia. Ni meja rapkat letak gapo sini. Ni meja dapur tak gapo, meja belakang. Itu kan? Jebal sipar tak kena, selerak. Siapa menyipar ni nak kena apa ketua tu? Ya itu kan? Baju yang bertambung. Siapa menyipar lagu ni? Kata. Lepas tengok orang sipar kena tanah. Allah, masuk siap mah dia. Masuk dalam apa oleh luar apa udah mah. Biasa sedalam Allah. Ya sipar kena. Kisi tak situ benda tu sakut. Kena. Sebab masuk tengok, kain sahih ada sakut situ. Naik atas pondok, puyuk duduk selerak. Makin kemari tak ada basuh. Kena ke lagu tu. Orang tak usah naik lah. Cuba naik tengok. Allah panas budak ni sipap siap dengan baju lipat tak situ. Kata. Apa tak? Ni mana kata. Letak kena pada tempat tu panggil hikmah. Arti bijak. Bijak. Tu hikmah. Maka Allah Ta'ala, innaka antal alimul hakim. Tuhan ni amat hakim, amat punya hikmat. Apa? Ia bijak. Sebab ia bijak, ia letak suatu kena pada tempat. Bila letak tak kita sakit, kena tak? Kena, pas kita nak kata apa? Karena jadi gini, kena tak kejap itu? Tapi dia tak sapa maaf ke dia. Ya orang awam, biar ke dia lah. Nah itu kan? Tapi kalau dia berkelah, kata itu salah. Terapung orang kata saya, cak situ. Macam macam, siapa tak sini? Main mana? Mau duk kapur. Tak apa. Kerja tak sini deh. Saya salah deh. Tak apa. Mau tak tahu. Gigi. Cuba hok kelah. Telefon 3. Tak tahu lagi. Dah itu kan? Tak lagu ni. Mari pak. Mu tak erti kan ni? Ni. Tak ada yang berkelah. Pakai majlis. Tak kena. Tak pernah sabar dengan tuai panggil. Itu tak? Hasabit itulah bila orang yang berkelah di segi Allah Ta'ala. Kecek silap sikit dia salah besar. Orang awal tak apa. Baik jadi orang awal. Itu dia. Satu segi baik jadi orang awal. Itu dia. Tengok makna dia tu. Mana hikmah meletakkan suatu dan menghantarkan dia tu atas tafsir tu. Meletak dengan hantar tu. Wad'u syai' fi mahallihi. Letakkan suatu pada tempatnya. Letak kena pada tempat. Panggil hikmah bijak. Yakni menujukan suatu dengan tempatnya. Jelas juga tu. Tu panggil hikmah bijak lah. Kalau dia tuju kena pada tempat, kalau dia tunjuk pun kena dengan tempat. Tu dia. Tu hikmah. Nanti kata hikmah ni bagi molek. Jadi tak kena lah. Tak kena hikmah orang, kena sihir orang. Dan setengah daripada makna hikmah tu ilmun nafi'. Kalau kita mengaji arah al-hikmah, dia dengan mana? Bimakna al-ilmin nafi'i. Tu hikmah. Ilmu yang beri berguna. Tu panggil hikmah juga. Dan satu lagi panggil adil. Adala ya'dilu adlan. Ya sini pun sudah jadi biasa di lidah kita orang awal. Hingga terjadi masyhur. Kalau nak betul dengan kaedah kena baca adal. Adal. Kerana dia adl. Dia mati tengah sah. Adala ya'dilu adlan. Dia dah mati.
Apabila kita nak mati hak akhir juga, jadi bertemu dua mati, kita baris tengah adal. Supaya sabr wa tawasau bis sabr. Tak kelima Arab buah mati. Sabr. Tapi tak kecek mana? Sabar bukan sobit dah. Sabar. Baris tengah dengan patah. Kalau zikr, kita baris tengah kata dah. Zikir. Turut keserah. Sebab kalau qiyah kaedah adal. Adal. Jahal. Tahu tu nah. Abu Jahal. Tu betul tu. Kalau Arab Abu Jahlin. Abu Jahal. Betul. Kita panggil Abu Jahil. Nah dah. Tahu kaedah lagu tu. Ini pun adal. Tapi di lidah kita dah biasa panggil adil. Dia kan sebut adab, ngung. Gapo adal? Gapo adal? Kalau adil je lagu ni kena tulis alif dalam isi fa'il. Adil, seorang yang bersifat dengan betul. Tu adil. Betul tu apa? Adil. Adil tu betul. Tapi dah luah kita lagu tu dah. Kena turut lah, tak kena nak turut gitu. Nak halis takut atau pelat. Ya itulah. Ilmu tak apa dipanggil ilmu. Dan adil. Dan hilm. Tafsir juga hikmah dengan mana adil. Adil makna betul. Adil makna betul. Hilm tu apa hilm? Hilm ni tak lekah marah. Lemah lembut, berhalus. Sahabat dia tafsir ni, iaitu ini maknanya makna hilm, lemah lembut. Ya bila lemah lembut kak, dia tak lekah dengan marah dah. Mereka hak syarak suruh marah tu lain hal lah. Hilm. Itulah makna dia banyak. Hikmah ni boleh diartikan hikmah dengan makna letak suatu kena pada tempat, dan juga hikmah dengan makna ilmu yang beri manfaat. Hikmah juga dengan makna adil, betul, dan hikmah juga dengan makna lemah lembut, berhalus. Hilm. Tutup mari Halim. Allah, nama Allah Halim. Kita letak nama Abdul Halim. Hamba bagi Tuhan yang lemah lembut. Tak lekah marah tengok dia kupungan dia. Tak lekah marah. Dia janji akhirat. Tu dia. Kadang-kadang kita gerak hati lah. Mula langsung kerang hati, tapi Tuhan Allah. Sahabat yang janji sesat akhirat. Sini bukan tempat sesa, tempat ujian. Pandai sabar kebajikan, pandai syukur kebajikan. Lakah tempat suruh sabar, tak sabar salah lah. Tempat kena syukur tak terima kasih, salah lah. Pasal dia halim. Tu. Ya kadang-kadang kita orang rasa beruh pongoh kali tak nak saing dengan orang halim ni. Nak menjadi punah saing. Dia nak marah, gerak dia ni tak apa. Dia duduk dulu. Gorang kumung jadi dia nama kamu ni. Akhirnya kena ngeh. Nama dah. Berarti kita kena hajar diri kita tu halim. Okey dia aku ke dia. Yallah lagi. Tak apa. Mungkinlah anilah ni sikit lagi hidayah apa jadi berimeh. Sahabat Nabi SAW ketika orang buat menyakiti ke dia bukan? Ketika di Taif tu, bila dia balik mari, malakul jabal. Malaikat haluk jaga bukit dalam tangan dia. Seolah kalau kita kata manusia ni ke orang panggil kerja raja tanah. Raja tanah dia panggil. Sama dengan tidin. Kerja nak tidin lah. Sama dengan tidin buat raja tanah panggil. Nak buat apa kena kira dengan dia lah. Maka malaikat dia ada malakul jabal. Semua bukit kawasan ni dalam tangan dia. Dia mari bertawar diri. Aku adalah malakul jabal. Aku ni malaikat duk jaga bukit sini. Mu nak minta izin ke apa? Allah itu benar kepadamu. Kalau sekiranya Nabi nak minta sallallahu alaihi wasallam suruh dia tu menyeksa, pada dia kapit dua bukit. Di puak Taif ni kan duk pegang dia ni. Bukit duk berdana bukit besar. Bok hak tu kepek cu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, biarlah aku tak ada nak apa ke dia. Sebab apa? Aku ingat benih anak cucu dalam sulbi dia tu. Harap kau nu berimeh. Kalau kena kita molek nak apa aku duk gerak lama kita dah. Ni tak lama yang kita.
Itulah Allah sifat dia hilm. Tak apa orang buat ke dia. Tapi dengan harapan dia tengok, apabila tahun yang ke-10, tu tak ada hijrah lagi tu. Pergi nak cari bantuan pertolongan lah dia tahu ni mau pegang dia. Lalu kelip pada situlah bertemu dengan puak Madinah. 2 tahun lepas bertemu dengan puak Madinah. Lepas tu baru hijrah. Hijrah duduk sana 8 tahun, kelip buka Mekah. Bila sudah buka Mekah, tu pergi perang Taif. Okey, jadi berimai nak tahu banyak anak. Lepas cuba peracur tadi, wih, rugi. Sekadar hilang sakit hati gitu, yalah. Pada yang muka, gitu, yalah lah. Ayat dak. Ni akan hilmi dia ni, harap anak cucu belakang berimai. Allah. Ni sifat orang kelebihan lagu tu dah. Tu makna hilm artinya lemah lembut. Tapi dan yang dikehendaki di sini iaitu ilmu pada hukum dan adil pada hikmahnya. Jadi maka jadi makna perkataan musannaf itu tadi, dan mengeluarkan bagi ilmunya itu, mengeluar oleh Allah bagi ilmu atas rupa yang tiada terdahulu baginya bandingan dengan keadilannya dan kehendaknya. Itu maksud. Ni baru duk bicara khutbah kitab Syekh Daud baru ni rahimahullah taala. Ni khutbah kita orang alim sedap dengar. Tu dia deh. Cukuplah. Tersambung semula. Wa aujabal ibada ma'rifata awsafihi wa ahkamihi wa alzamahum imtithala amrihi wa nahyihi wallahu a'lam.